الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita sambung kuliah kita. Lama benar dah kita cuti ni. Tajuk kita pada malam ni iaitu babu zikril khutbataini qabla salati wa ma fihima minal jalsah. Ini bab berhubung dengan dua khutbah itu sebelum daripada sembahyang dan sebutan tentang duduk di antara dua khutbah. Hadis Ibn Umar, hadis 499. Hadis Ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'ima thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-an. Riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri, kemudian baginda duduk, kemudian baginda bangun seperti mana kamu lakukan sekarang ini. Jadi jelas kepada kita daripada hadis ni iaitu khutbah Jumaat ni dia ada dua. Kemudian khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat ini menyatakan Nabi berdiri. Jadi disyaratkan supaya khatib itu berdiri. Kalau duduk orang tak nampak lah. Ataupun duduk ni menyebabkan hadirin tu tengok tu imam ni tak berapa sungguh mana. Kalau berdiri ni nampak ada kesungguhan. Jadi kalau mari sekadar khatib tu duduk, maka itu tidak menampakkan kesungguhan dia tu ketika nak menyampaikan khutbah. Kemudian oleh kerana ada dua khutbah, maka hendaklah diselangi dengan duduk seketika. Kena duduklah. Jadi duduk ni lama mana sekadar berehat seketika lah. Tidak kata tu khatib tu turun minum air mentah ke dah panai pula dak lah. Sekadar dah lah para hadirin tu dapat berdoa minta kepada Allah SWT apa-apa doa yang munasabah. Sebab apa? Sebab ada juga ulama yang berpendapat di antara waktu yang diterima doa pada hari Jumaat ni, antaranya ada yang berpendapat iaitu ketika duduknya khatib di antara dua khutbah. Itu ada juga. Ada yang berpendapat lagu tu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Ibnu Umar mengakuilah
apa yang kamu buat sekarang ni, maknanya hak zaman dia tu. Zaman dia tu, jadi dia ada bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, dan ada bersama dengan dia tu para tabi'in. Para tabi'in. Maka inilah yang menunjukkan kepada kita bahawa waktu ni, waktu sunnah itu masih lagi terpelihara. Sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ni kurun aku. Kurun Nabi ada. Kemudian kurun yang selepas daripada tu, zaman sahabat dan tabi'in, dan lepas pada tu atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Mana zaman para sahabat dan juga pada zaman tabi'in. Jadi hadis ni juga menyatakan kepada kita mestilah ada khutbah tu. Sebelum pada ni kita baca berkenaan dengan ni, ada dah sikit tu berkenaan dengan khutbah, iaitu wajib diam untuk mendengar khutbah. Cuma di sini sifat yang mesti ada pada khatib bila mana dia nak berkhutbah. Jadi bila mana dia berdiri, maka khatib itu dapat menyampaikan suara dengan lebih nyaring lah. Jadi yang pertama, nampak kesungguhan dia. Yang kedua, hadiri nampak dia. Dan yang ketiga, suara tu lebih kuat. Di antara sebab mengapa khutbah Jumaat ni perlu ada dua, sunnahnya ada dua, iaitu khatib tu dapat berehat lah, oleh kerana berdiri khutbah tu kan. Jadi bila duduk tu dapatlah khatib berehat seketika. Dan makmum tu oleh kerana dituntut dia tu supaya diam, tawajuh, memberi perhatian ketika mendengar khutbah. Jadi pada waktu tu bolehlah dia nak betul silent sikit, nak betul-betul orat sikit, boleh. Lepas tu boleh ke tidak berbual pada waktu tu, tu kita telah bicara itu. Jadi nak kecek pada ketika tu, kalau kira zahir dia tidak waktu khutbah, ataunya wal imamu yakhutub, atau kecek je bila mana imam tu berkhutbah. Jadi sekarang ni imam duduk tak khutbah, jadi boleh ke tidak kita nak kecek? Jadi ada kata boleh, ada kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dua khutbah itu dikira sebagai satu khutbah juga. Dari segi hukum dia tu kira-kiranya dua khutbah ni sekali khutbah juga arti. Jadi ada juga ulama yang berkata makruh lah. Sebab apa? Sebab waktu tu adalah waktu zikrullah juga. Jadi zikrullah dalam ayat tu fas'au ila zikrillah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah kamu pada hari Jumaat bila mana diseru untuk ingat kepada Allah Ta'ala ni, hendaklah kamu pergi dengan segera. Jadi ingat Allah Ta'ala tu artinya khutbah. Khutbah. Jadi ingat dalam satu bentuk ingat, maknanya kita dengar apa yang disampaikan oleh khatib. Yang kedua, ingat kita tu pada Allah. Yang ni celah-celah tu lah kita zikrullah. Kita berdoa lah, tu lebih patut. Kemudian qadar duduk ni, qadar duduk ni tidak ada qadar tertentu lah. Cuma orang panggil duduk tu, orang panggil duduk. Tapi kalau duduk pun bangun lalu, orang tak panggil duduk tu. Mana duduk yaq'ud ni, mana duduk ni kemah. Mudah kita kata duduk ni kemah. Kalau ada yaq'ud ni, mana duduk dengan tetap molek dan nyawa. Ada juga ulama yang cuba
buat standard lah. Duduk ni qada baca qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Qada bukan baca surah qul huwallahu ahad tu ketika duduk tak, pada qada tu. Qada 3 ayat. Faham lah. Maknanya kalau kita order lah minta 3 perkara. Tempat kita dulu Mujur dah tak ada lah ni, tapi setengah tempat tu ada lagi. Tok Bilal. Tok Bilal selawat pada waktu tu. Tu sebenarnya tak ada terdapat dalam mana-mana hadis lah. Maknanya tinggal dah tempat kita ni. Tak ada. Sebab apa? Sebab waktu tu tak payah Tok Bilal baca selawat pada Nabi secara sallallahu rasmi. Dah. Memanglah kita dituntut pada hari Jumaat ni memperbanyakkan selawat kepada Nabi, tetapi tidak semestinya ketika imam duduk antara 2 khutbah. Tidak syarat lagu tu. Tidak semestinya baca pada waktu tu dengan cara lagu tu. Tidak. Bila-bila waktu pun boleh. Tidak perlu kepada kita kata formal lagu tu. Diperingatkan pula oleh Tok Bilal. Tak payah sebab Tok Imam dia akan baca juga dalam khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Padahal itulah. Jadi perbuatan setengah daripada Bilal lagu tu itu tak perlulah. Menyibukkan dia pula. Padahal kita tugas ai pula ke dia. Tapi setengah Tok Bilal, "Pai inilah aku nak itu." Tapi sebenarnya tak payah. Tak payah selawat pada Nabi masing-masing. Tidak perlu buat formal lagu tu. Tapi alhamdulillah pak kita ni tak berapa ada dah. Sebab faham dah. Hafiz Ibnu Hajar dia beri komentar berkenaan dengan hadis ni, iaitu ada satu hadis yang lafaz agak berbeza sedikit. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'idal minbar hatta yafrugha al-mu'adhdhin thumma yaqumu fayakhutub thumma yajlis fala yatakallam. Nabi ni dia naik duduk di atas mimbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk, bila mana dia naik atas mimbar sehinggalah muazzin itu selesai daripada azan. Lepas selesai azan tu baginda pun bangun berkhutbah. Bangun berkhutbah kemudian duduk, tak kecek. Nabi tak kecek. Cuma Nabi tak kecek ni, adakah Nabi tak sebut gapo-gapo dengan lidah dia? Boleh jadi. Boleh jadi juga Nabi tak kecek ni, maknanya ulama faham Nabi berzikir. Sebab zikir ni sama ada zikru bil lisan atau bil qalbi, sama ada dengan lidah atau dengan hati. Mana tak kecek gapo-gapo lah. Jadi Nabi maknanya Ibnu Umar riwayat hadis ni, Nabi tak kecek gapo. Tok Bilal sama telah lah. Tak kecek gapo-gapo. Jadi kalaulah Bilal sebut gapo-gapo, tentulah sahabat-sahabat orang dengar ni nak minggu ni ayat. Sebab itulah kita kata tidak sunnah. Bukan menjadi sunnah kepada kita ni, kepada Bilal ni untuk berselawat pada waktu tu di hadapan makmum. Kalau dia selawat sendiri itu tak bahas lah. Memang boleh. Habis itu. Kemudian bab fi qawlihi ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu nusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam id aqbalat 'irun
tahmilu ta'ama faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Ini bab berhubung dengan firman Allah Ta'ala, apabila mereka itu melihat rombongan perdagangan atau hiburan, benda-benda yang meralikkan kita, infaddu ilaiha, mereka pergi kepadanya itu dan membiarkan engkau berdiri sendirian. Jadi hadis ni dia sambung juga, ada kaitan juga dengan tadi, iaitu Nabi SAW berkhutbah berdiri. Kata Jabir, sedang kami bersembahyang bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang rombongan rombongan pedagangan yang membawa pakaian ataupun makanan. Biasanya ni unta lah, unta yang bawa barang dagangan. Biasanya wak nego zaman dulu pakaian dengan makanan. Jadi pakak berpalinglah kepada rombongan tadi. Siapa ketika khutbah ni, sehingga tidak tinggal bersama dengan Nabi SAW kecuali 12 orang. Maka turunlah ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bila mana mereka itu melihat perdagangan ataupun hiburan, mereka bersegera ke arahnya itu dan membiarkan engkau berdiri. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita Nabi khutbah berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami tengah nusalli, kalau kita terjemah secara harfiah di sini, nahnu nusalli ma'an nabi, ketika kami sedang semaya bersama dengan Nabi, tiba-tiba mari rombongan dagangnya. Berdasarkan kepada riwayat yang lain, masuk semaya di sini nantazirus salah, kami tunggu semaya. Waktu ni tak semaya lagi, iaitu Nabi tengah berkhutbah. Jadi sahabat kata, kami tengah semaya di sini, kami tengah menunggu semaya. Itu maksud dia. Maknanya ketika berkhutbah lah. Sebab dikira dikira khutbah tu dikira sebagai semaya juga. Sebab itulah jangan main-main khutbah ni. Jangan potong khutbah. Tak, jangan kecek ketika khutbah. Sebab dia macam semaya juga. Macam semaya juga. Jadi hak riwayat yang kita kata, dia menyebut dengan jelas bahawa ini bukan Nabi semaya. Itu dalam riwayat Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'ima. Nabi tengah khutbah berdiri, maka tiba-tiba marilah rombongan ni. Jadi nahnu nusalli ni makna nahnu nantazirus salata, kami sedang tunggu sembahyang. Yang ni dalam keadaan berkhutbah, dalam keadaan Nabi tengah berkhutbah. Jadi cerita ni mana bila mari ni pakak tinggallah Nabi. Wa taraku ka qa'ima, mereka itu meninggal engkau berdiri. Maknanya waktu ni boleh jadilah waktu ni waktu dhaifna lah, awal-awal berada di Madinah. Dalam keadaan sahabat-sahabat di Madinah ni kekurangan pakaian, makanan, waktu yang sangat kita kata dhaif. Lepas tu duduk nanti rombongan perdagangan ni lama tunggu ni. Jadi mereka pada ketika tu tinggal. Boleh jadi juga pada waktu ni khutbah jemaah tidak fardu lagi. Boleh jadi juga, ada kemungkinan. Jadi sebab itulah sahabat tinggal Nabi. Jadi ini boleh kita faham
boleh kita buat andaian di peringkat awal sebelum khutbah tu wajib. Yang kedua, ketika keadaan sahabat ketika ni dhaif. Dah. Tapi boleh hadis ni pada puak Syiah, dia kata ni tengok ni sahabat. Moga kita kena ingat sama. Syiah ni kalau ada dalam kitab kita hadis-hadis yang menunjukkan sahabat tak molek, dia pegang kemah-kemil lalu, dia telan gok-gok lalu, payah guna nak menjatuhkan kita, nak mencela sahabat. Dia kata tengok sahabat ni bukan orang baik sangat, Nabi khutbah dia tinggal tahu ke dunia lagi. Jadi dia nampak ni, dia tak kira sahabat hak mati syahid sanggup tinggal harta benda dia tu pergi perang mati syahid, peperangan Tabuk jauh tu dah, peperangan Ahzab nak letak pedang, malaikat mari kata sudah dah kau dah agih nu negeri nu Quraizah. Maknanya susah sahabat ni. Sebab itulah kita kata hak ni peringkat awal, bukan kata zaman kemudian ni. Hak ni zaman hak sahabat baru terdidik ni. Jadi boleh kelompok Syiah dia collect lalu. Jadi itu dari segi cerita berkenaan dengan hadis ni. Dalam riwayat lain hak kata 12 ni termasuklah, hak tinggal 12 ni termasuklah Abu Bakar, Umar. Maknanya orang-orang besar ni memang dia tidak tergugaklah, tidak terjejas dengan kedatangan rombongan ni. Sebab itulah kita kena ingat kalau kata sahabat, kalau nampak kadang-kadang tak apa molek ni kan. Kalau kita nak kata ada sekali Abu Bakar, Umar, tak pernah sahabat. Sebab itulah kita kata ni hak sahabat, hak baru. Kemudian menjadi perbahasan juga di kalangan ulama berkenaan dengan hadis ni, iaitu hadis ni lah ia menjadi pegangan bau ni kan. Semaya jemaah tu boleh buat dengan 12 orang. Ni lah hak mula-mula tu, hak mula-mula satu peringkat dulu. Hak PKP berapa tahu dah. Fatwa kata boleh semaya jemaah dengan 12 orang. Maknanya JK utama masjid lah dah. Jadi ni lah hadis dia, dalil dia tinggal 12 orang ni. Jadi 12 orang. Maknanya sekurang-kurangnya ahli jemaah semaya jemaah ni dia kena 12 orang berdasarkan pada hadis ni. Tetapi kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata 3 orang boleh dah. 3 orang. 3 orang. Mana tu imam, lepas tu 2 orang belakang dia. Boleh dah jemaah. Mazhab Syafi'i kata kena 40 orang. Kena 40 orang. Jadi masing-masing tu dia ada dalil. Cuma tak ada satu pun yang jelas, terang. Terang lagu mana? Kamu mesti semaya jemaah dengan 40 orang. Kalau tidak tak sah. Tak ada hadis begitu. Kamu mesti semaya jemaah dengan 12 orang. Kalau tidak tak sah. Kamu mesti semaya jemaah dengan 3 orang. Kalau tidak tak sah. Tak ada hadis jelas lagu tu. Cuma ulama ambil buat istinbat lah, buat kesimpulan hukum, nak buat dalil ni. Moga tak jelas kan. Cuma ada riwayat tu sebut angka, jadi dia pun ambil lah. Supaya ni lah, supaya jarak kita boleh qasar semaya dah 81 km tak ada dalam hadis. Tak ada. Cuma adanya disebutkan tidak halal bagi seorang perempuan itu musafir bersendirian sehari semalam. Jadi jarak musafir sehari semalam tu kira-kiranya 94 waktu lah, ataupun 81 km tu je. Tapi nak kata tetap angka tu tak ada. Tidak kata seperti kita zikir lepas semaya, Nabi suruh baca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Hak tu jelas ada angka tu. Hak ni tak ada. Sebab itulah kita tengok bahawa ni ada perubahan ijtihad ataupun perubahan fatwa di kalangan ulama kita ni. Takut-takut kita kata lagu mana skala main 40, tiba-tiba tu buh 12. Mana so? Jadi kita kena faham perbezaan pendapat ulama ni disebabkan tidak ada hadis yang jelas. Ada hadis yang jelas tapi tidak sahih. Ada riwayat menyebut semaya jemaah ni tidak boleh kurang daripada 40 orang, tapi riwayat tu dhaif. Kalau riwayat tu sahih, selesai masalah, tak ada khilaf. Jadi ada khilaf tu sebab dalil tak terang. Antara sebab ulama berbeza pendapat dalam satu-satu masalah ni, iaitu dalil berkenaan dengan masalah tu tidak jelas. Jadi bila tak jelas tu lah ulama kena ijtihad. Kalau hadis tu jelas dah, tak payah dah ulama ijtihad, cuma ulama hurai lah. Jadi hak pegang 12 ni dia ambil sini lah. Sini. Hak kata 40 mazhab Syafi'i tu sebab semaya Jumaat yang mula-mula dilaksanakan di Madinah ni, kalau mengikut riwayat Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, kata dia ayah dia ni ini Ka'ab bin Malik, bila mana disebut nama As'ab bin Zurarah. As'ab bin Zurarah ni dia pun ucap rahimahullah lah, mana dia sebut sebagai comel molek, berterima kasih. Sebab dia kata Jumaat yang mula-mula sekali yang dibuat di Madinah ni dibuat oleh As'ab bin Zurarah ni lah. Jadi Abdul Malik ni Abdul Rahman tanya kepada ayah dia Ka'ab, berapa orang ketika tu? Dia kata 40 orang. Pada ketika tu berapa orang? Dia kata 40 orang. Jadi kalau dia tanya waktu tu 40 orang, adakah 40 tu syarat minimum? Tak juga. Cuma riwayat tu menyatakan kepada kita mereka ramai mana pada waktu tu 40 orang. Jadi tidak ada satu petunjuk pada kita bahawa mesti tidak kurang daripada 40. Cuma diambil tu sebab nampak macam ya ada. Dah ada sebut 40 kan, kita ambil 40. Lepas tu nak kuat sokongan ni, dia kata Nabi dilantik jadi Nabi ketika usia berapa? 40. Jadi 40 tu lah angka yang comel. Yang gigot tu. Tapi tak jelas lah. Tak jelas. Jadi 40 ni maknanya dipegang oleh mazhab Syafi'i berdasar kepada hadis dalam Abu Daud dan juga dalam Ibnu Majah sebut 40. Cuma tidak secara jelas. Cuma dia kata kita waktu tu 40 orang. 40 orang. Dari segi kita kata dari segi keadaan biasa ni molek juga disyaratkan 40 orang tu supaya tak culah lah. Kalau kata 30 orang tak apa dah. Jadi ada je ni kata biarlah cukup dah tu tak yaki. Ada salah lagu tu. 40 tu syarat nak buat Jumaat. Bukan kata bila cukup 40 tak boleh mari dah orang lain. Tak. Itu syarat minimum. Syarat minimum. Masalah bilangan ni dah. Bilangan 40 nak bilangan berapa boleh jadi Jumaat ni sebenarnya dia ada macam-macam fatwa. Pernah ada satu fatwa dulu berkenaan dengan pelajar Malaysia kalau berada di luar negara, dia nak semaya Jumaat. Nak semaya Jumaat. Negara minoriti lah. Kalau negara tu negara Islam, orang Islam ramai ataupun orang Islam minoriti ramai juga, nak buat Jumaat tak ada masalah lah sebab orang tempatan ada. Cuma setengah negara tu orang kita pelajar Islam ni ada 5 orang ya. 5 orang. Boleh buat Jumaat aku tidak. Kalau mengikut mazhab Hanafi, nak buat Jumaat ni kena minta izin pemerintah. Tak boleh nak buat sendiri-sendiri. Sebab itulah tak boleh kita nak buat Jumaat rumah kita. Orang ni tak boleh.
Dia tak lewat sejik beri mari 40 orang ngepek dak. Dia puak balasah dia. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena dapat keizinan pemerintah. Keizinan pemerintah ni wali amri mana dapat kita kan mai lah. Mai itu pun di bawah sultan. Jadi kalau diperkenalkan oleh tuan aku bolehlah nak buat. Nak buat. Jadi bila nak buat tu nak buat kalau mazhab Hanafi dia luah bab ni. Mana-mana masjid dah. Kalau diberi keizinan untuk buat Jumaat oleh pemerintah, dia boleh buat walaupun dekat je. Dekat je. Kita kata masjid kita ni lepas tu masjid Ijaz. Kalau mazhab Hanafi mudah gitu. Cuma dia pandailah aja. Kalau ini pukul 1, waktu 2:30. 2:30. Maknanya kalau kita tak ada sini, kita boleh pergi situ. Kalau jadi nak tidur dulu. Sebab hamba ingat di Pakistan tu, di Karachi tu tempat kita tu. Dia ada masjid pukul 1. Masuk waktu tu mayal lalu. Khutbah lalu. Ada hak setengah jam lewat. Ada hak sejam. Lepas tu hak lewat sekali 2:30. Pernah sekali kita semaya jemaah satu tempat tu. Pukul 3 baru semaya jemaah. Panjang. Dia ceramah dulu, ceramah khutbah. Pukul 3 kata lewat benar jemaah hari ni. Tempat dia tu dia terbuka sikit lah. Cuma kalau hak tempat biasa ni, kita kata hak fatwa kajian Malaysia ni, projek fatwa Malaysia ni, hak kajian biasa ni kena 40. 40. Kalau hak pelajar Malaysia kalau nak buat Jumaat, dia minta kebenaran daripada kita. Dah nak buat Jumaat, jadi ada fatwa kata boleh. Walaupun 3 orang. Sebab dalam keadaan sepanjang tahun tu dah duduk di tempat luar, tak semaya jemaah, tak bernasabah. Maka sebab itulah diberi kebenaran ambil pendapat mazhab Hanafi. Cuma nak ambil mazhab Hanafi tu orang kata 3, nak buat tempat kita ni tak sesuai lah. Melainkan di sebelah pendalam dia. Tak tahulah fatwa sekarang ni macam mana. Kalau duduk dalam ulu ni dah, jauh-jauh ni dah, gak dia pun mana cukup 40 orang. Tak cukup 40 orang tu. Jadi tak jemaah kau. Kalau nak pergi jemaah jauh, kena lalu 2 butir estate. Tak, kena litah boya pula. Boleh jemaah. Jadi kena turun pukul 9 lah. Pukul 3. Tak, nak pergi berapa orang? 20 orang. Jadi sebaiknya kita tukar fatwa tu orang-orang yang berada di pendalaman jauh tempat dia jemaah tu, kira-kira dibenarkan untuk buat jemaah dengan bilangan yang kurang daripada 40. Ambil orang 12 ni. Ambil orang 12 ni. Barulah masyarakat tu walaupun dia tak ramai 12 orang ke 20 orang ke tetap dapat buat jemaah. Kalau nanti 40 padahal beri pun nadah tu sebab hak naknya nak jemaah kita beri pun. Jadi dari segi sebenarnya hak bilangnya kita beri pun ni tak semestinya cukup 40 ataupun 12, tak mesti. Asalkan kita ramai 10 tak pada. Bab takhfifi salati wal khutbah. Ini bab meringankan, memendekkan khutbah dan semaya dan khutbah. Hadis Ya'la ibni Umayyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-minbar wa nadau ya Malik. Hadis riwayat daripada Ya'la bin Umayyah, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di atas mimbar wa nadau ya Malik. Yani ahli-ahli neraka itu menyeru wahai malaikat. Jadi hadis ni nak menyatakan kepada kita dalam khutbah ni kena membaca ayat Al-Quran. Semua ulama kata kena baca ayat Quran. Cuma hak khilafnya dari segi wajib ke tidak wajib. Mazhab Syafi'i kata wajib, kena baca satu ayat yang lengkap dalam khutbah. Mesti kena baca. Rukun khutbah kena baca satu ayat yang lengkap. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis ni,
Nabi SAW membaca ayat wa nadau ya Malik. Nabi baca ni ke? Tak, cuma perawi tu sebut ni je. Nak ringkas. Kalau orang faham ya faham lah. Maknanya ayat yang Nabi baca ni ada tersebut ayat ni. Ada juga ulama yang kata sekurang-kurang ayat yang dibaca ni dia kena 5 ayat. 5 ayat. Jadi ayat ni hak duduk tengah-tengah. Sebab ayat ni dalam surah Zukhruf. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berdosa itu berada dalam neraka jahanam, mereka kekal. Mereka kekal di dalamnya itu, la yufattaru anhum. Mereka tidak dikurangkan azab bila berada dalam itu. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Allah Taala kata kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian sapalah pada ayat ni, bila mana mereka tu diazab, tidak dikurang pun sedikit azab daripada mereka, maka demo ni pun mintalah wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat hak jaga neraka ni, minta dengan Tuhan kamu biar mati-mati kita ni. Tak sedah macam seksa ni. Biar mari azab ni mati tunggu. Pabalah hidup. Mana boleh. Sebab apa? Sebab hak mari azab mati patut patut ada kehidupan tu, dunia ni boleh dah. Hak akhirat ni tak, dia akan ulang. Dalam hadis Nabi sebut hak mana mati bunuh diri tak, terjun ke tempat tinggi, dia akan buat benda tu, jatuh bawah hancur, lepas tu jadi molek pula, naik pula. Hak mana rodok perut dia tu nak bunuh diri, hak itulah dia buat berkali-kali, diulang-ulang. Jadi kita nampak di sini ayat ni, mana ayat yang menakutkan kita lah, cerita dalam keadaan dalam neraka tu. Dalam neraka yang mana azab tidak dikurangkan sedikit pun. Berat tak berat azab ni sehingga orang hak diazab tu minta mati. Baikkan kalah. Minta mati. Sesalalu minta ya Allah Taala. Jadi ulama faham di sini ayat yang dibaca oleh Nabi ni dalam khutbah, iaitu ayat yang menakutkan. Ayat-ayat yang memberi amaran. Maknanya jenis ayat yang dibaca dalam khutbah ni antaranya ayat yang menakutkan. Walaupun tidak jadi syarat, tetapi kita boleh nampak di sini, jangan kita ambil ayat-ayat yang menyebut rahmat saja, ayat yang menyebut syurga saja. Kena ayat yang tentang azab dalam neraka laguan. Banyak kan ayat-ayat tu. Ayat apa? Kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan. Bila mana masuk tu kulit mereka dibakar oleh api neraka, kami tukar dengan kulit lain pula. Jadi dalam khutbah ni kita jangan hanya memberi khutbah yang bersifat nasihat, suruh larangan saja, tidak. Maknanya kena masuk juga ayat-ayat yang menakutkan, ayat azab. Walaupun setengah orang kata buat apa ayat azab neraka ni takkan melihatkan orang kan? Ada nak memberi peringatan lah. Sebab Quran ni sifat dia hak paling utama sekali nazir, memberi amaran. Jadi kita faham di sini, yang pertama dalam khutbah Nabi baca ayat Al-Quran. Yang kedua, ayat yang dibaca oleh Nabi ayat yang bersifat amaran, ayat yang bersifat menakutkan. Tidak hanya ayat-ayat yang bersifat syurga saja, kena ayat juga ayat neraka. Kemudian sini Nabi tak sebut, sini pengarah kita ni tak sebut ayat lain. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa Nabi SAW ni selalu Nabi baca dalam khutbah surah Qaf. Surah Qaf. Surah Qaf ni surah yang ke-50. Jadi surah Qaf tu
Nabi selalu baca sehingga sahabat kata kita Sahabiah kata kita ni dapat mempelajari surah Qaf ni kerana mendengar Nabi baca dalam khutbah dia. Kerat Nabi baca sehingga dia ingat. Maknanya Nabi ni intipati khutbah dia tu Nabi hurai ayat Quran. Nabi hurai ayat Quran. Jadi ayat selalu Nabi bacanya surah Qaf. Jadi surah Qaf ni kalau kita tengok surah yang memberi peringatan kepada kita tentang adanya hari akhirat. Surah yang menceritakan tentang hakikat diri kita. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Kita ni ada malaikat yang mencatat amalan kita. Bahawa kita ni di atas dunia ni duk alpa semua. Akhirat mati tu baru nampak keadaan sebenar. Jadi begitu juga dalam surah Qaf ni ada berita gembira kepada hamba Allah Ta'ala munib, awwab, awwabun munib. Sifat utama orang mukmin yang Allah Ta'ala nak, yang Allah SWT sebut dalam surah Qaf ni, mana hamba yang munib, hamba yang kembali bertaubat kepada Allah. Awwab, hamba yang banyak melakukan kebaikan. Barulah mereka tu dimasukkan dalam neraka. Ini dalam syurga. Jadi kesimpulan daripada hadis ni iaitu Nabi SAW selalu membaca surah Qaf kerana surah Qaf ni dia ada amaran-amaran. Selain daripada ada peringatan janji baik. Dan hadis 501 ni menunjukkan kepada kita ayat yang Nabi baca ni ayat yang menggetarkan kita, yang menakutkan kita. Tidak boleh kita beranggapan hanya ayat-ayat yang bersifat rahmat, ayat-ayat yang bersifat motivasi sahaja yang perlu dibaca dalam semaya. Tidak, bacalah supaya dalam semaya lah. Ada setengah orang tu dia kata tak boleh baca surah Tabbat yada Abi Lahabin wa ta' dalam semaya. Lepas tu kalau tak baca semaya nak baca mana? Tidak kata ayat Quran, bacalah mana-mana ayat. Sebab macam bila Allah Ta'ala laknat Abu Lahab tu, jadi menampakkan Islam ni Islam agama laknat. Tengok dulu keadaan tu macam mana. Jadi tidaklah kata Islam ni kita ambil aspek hak rahmat, hak molek je. Hak tak kena dengan kehendak orang ni kita sipel, kita susu. Islam ni ada belaka, ada hak rahmat, ada hak buah azab. Seperti mana sifat-sifat Allah Ta'ala lah. Ada sifat jalal dia, hak hebat, hak yang menggurukan hati kita. Dia ada juga sifat jamal, hak molek, hak melambaikan dia sayang kepada kita. Dua-dua tu ada. Sebab apa? Sebab bila ada dua-dua ni, barulah kita ni stabil. Stabil tu macam mana? Kita ni ada sifat rajak, berharap kepada rahmat Allah. Dan satu lagi kita kena ada sifat khauf, takut pada azab Allah. Bila ada dua-dua lagu ni, barulah iman kita ni meningkat. Kalau dia main takut semacam itu, boleh menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita duk main berharap semacam itu, menyebabkan kita terpedaya, kita suruh kita ahli syurga dah. Jadi bila rasa kita ahli syurga, boleh tak kau perasan lah buat kita ni buat syurga dah. Tu buah perasan. Kita kena ingat Allah SWT boleh memasukkan orang itu dalam syurga tanpa hisab. Allah Ta'ala boleh juga nak masukkan orang itu dalam neraka walaupun dia beramal dengan amal ahli syurga. Sebab itulah kita kena ada takut dan khauf, dua-dua tu ada. Kemudian bab semaya tahiyatul masjid, wallahu a'lam. Setakat saja. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.